yang semakin meruncing. Sehingga hari ini lebih 700,000 kanak-kanak di Semenanjung Gaza kehilangan tempat tinggal dan lebih 4,600 orang telah kehilangan nyawa dan hampir 9,000 orang lagi cedera. Marilah kita mendoakan agar semua kanak-kanak khususnya yang berada di Semenanjung Gaza diberikan perlindungan daripada sebarang bentuk kezaliman. Pada kesempatan ini, saya menjemput Ahli Yang Berhormat untuk memperingati sambutan istimewa pada hari ini, Isnin 20 November 2023. Pameran Hari Kanak-Kanak Sedunia akan diadakan di lobi utama Parlimen kita bermula jam 11 pagi, manakala sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia akan diadakan di foyer Parlimen pada jam 1 tengah hari ini juga. Yang Berhormat, marilah sama-sama kita lindungi kanak-kanak agar mereka membesar dalam keadaan yang sejahtera, selamat dan sihat. Selamat Hari Kanak-Kanak Sedunia saya ucapkan. Sekian, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Yang Berhormat, kita mulakan sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan ini dengan menjemput Tuan Roy Angau Anak Ginkue Lubuk Hantu. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 1. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Tan Sri Yang Ketua, berhormat Lubuk Hantu. Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Imigresen Malaysia sentiasa meneliti dan melaksana kerja-kerja pengubahsuaian serta penambahbaikan secara berperingkat di kesemua pintu masuk antarabangsa. Bagi tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri telah memperuntukkan sejumlah 54.6 juta untuk perolehan perkhidmatan sewaan kamera lita tertutup CCTV bagi tempoh 3 tahun di 83 pintu masuk antarabangsa. Jumlah ini meliputi perolehan bagi pakej Semenanjung Malaysia sebanyak 36.3 juta serta pakej Sabah dan Sarawak yang meliputi kompleks ICQS Lubuk Hantu sebanyak 18.3 juta. Proses perolehan CCTV ini telah bermula pada Oktober 2023. Pemasangan CCTV adalah penting dan kritikal untuk pemantauan keselamatan bagi semua ICQS selaras dengan status kompleks ICQS sebagai kawasan larangan seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959. CCTV akan meningkatkan tahap kawalan keselamatan dari mana-mana penceroboh yang tidak diingini di samping mengawasi keselamatan pengembara yang menggunakan pintu masuk negara. Selain itu, CCTV juga akan membantu memberikan perkhidmatan cekap di ICQS Lubuk Hantu termasuklah di kawasan-kawasan terlindung. Selain itu Yang Berhormat, CCTV akan membantu dan melindungi pegawai-pegawai yang bertugas daripada sebarang tomahan awam kerana kesemua pergerakan dirakam. Ini secara tidak langsung akan mempertingkatkan reputasi jabatan, melindungi pegawai dan mempukuhkan integriti di semua pihak. Merujuk kepada akses internet pula, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kompleks ICQS Lubuk Hantu diperuntukkan kapasiti internet sebanyak 30 MB di bawah mygov.net untuk penyampaian perkhidmatan dan kawasan pintu masuk. Selain internet, kompleks ini juga dilengkapi dengan talian tetap telefon yang stabil. Sebagai maklumat tambahannya, sebanyak 17 buah kamera CCTV akan dipasang di ICQS Lubuk Hantu melalui tender sewaan kamera lita tertutup di pintu masuk negara di zon Sabah, Labuan dan Sarawak meliputi Jabatan Imigresen. Selain itu, sebarang cadangan penambahbaikan terhadap keperluan pemasangan CCTV akan dibawa masuk ke Jawatankuasa Anti Rasuah untuk pertimbangan. Saya juga nak sebut, walaupun akses internet bagi penggunaan penyampai perkhidmatan di kompleks HQS Lubuk Hantu adalah baik dan memuaskan, terdapat kekurangan liputan rangkaian telefon dan internet bagi pengembara yang keluar masuk di kompleks ini. Ini di bawah bidang kuasa Sarawak Multimedia Authority SMA di bawah Kerajaan Negeri. Terima kasih. Baik, saya jemput Lubuk Hantu.
Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang komprehensif. Soalan saya seterusnya menyentuh berkenaan dengan pegawai. Apakah perancangan kementerian untuk menambah jumlah pegawai immigration dan juga polis serta dilengkapkan dengan peralatan dan kenderaan pacuan 4 roda yang mencukupi sebagai langkah persediaan bagi mempertingkatkan keselamatan di kawasan Lubuk Antu dengan mengambil kira peningkatan jumlah pelawat di kawasan ICQS Lubuk Antu dan juga laluan jalan tikus di sepanjang sempadan Malaysia-Indonesia. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri, terima kasih sahabat saya yang berhormat Lubuk Antu. Dari masa ke semasa, KDN melalui Jabatan Imigresen Malaysia sentiasa melihat perkembangan-perkembangan yang berlaku untuk kumpulan pegawai. Buat masa ini, Jabatan Imigresen Malaysia telah menempatkan 12 orang pegawai di ICQS Lubuk Antu dan bilangan tersebut adalah mencukupi untuk menguruskan 5,500 purata pergerakan keluar masuk setiap bulan. Bagi tempoh 1 Januari hingga 15 November 2023, pergerakan keluar masuk di ICQS Lubuk Antu yang direkodkan adalah seramai 62,159 orang. Kementerian Dalam Negeri sedar bahawa bilangan pegawai sedia ada perlu dipertingkatkan apabila Ibu Negara Indonesia di Nusantara mula beroperasi dan Jabatan Imigresen Malaysia sememangnya sentiasa menjalankan kajian penjawatan bagi memastikan keperluan pegawai mencukupi dalam menjaga keselamatan pintu-pintu masuk utama negara. Jadi keperluan penjawatan di pintu masuk negara ketika ini sedang dikaji memandangkan kerajaan baru-baru ini telah mengumumkan bahawa sebuah agensi tunggal sempadan negara iaitu Single Border Agency akan ditubuhkan untuk mengawal selia pintu sempadan negara melalui 141 pintu masuk negara yang telah diwartakan. Perkara ini kita memerlukan perjuangan lanjut dengan pemegang taruh antara Jabatan Perkhidmatan Awam. Terima kasih. Saya jemput Teberau. Terima kasih Tan Sri Speaker. Seperti yang sedia maklum, ada hampir 300,000 orang yang tiap-tiap hari criss-cross causeway di Johor Bahru. Maka soalan tambahan saya kepada Menteri ialah, apakah usaha yang kini yang dibuat oleh kerajaan untuk meringankan atau menyenangkan criss-crossing border di antara Singapura dengan Johor, khasnya di CIQ, BSI dan BSA. Terima kasih. Silakan Menteri. Sebagaimana yang kita sedia maklum, pintu masuk kita di Johor merupakan antara pintu masuk yang tersibuk di dunia. Memandangkan dengan keadaan demikian, memang kita punya jawatankuasa yang khusus untuk memperinci dan politik setiap isu-isu di kawasan berkenaan. Secara berkala, kita memang mengadakan mesyuarat-mesyuarat dan memang dari masa ke semasa kita sentiasa meningkatkan dari segi kemudahan, dari segi peralatan dan juga keperluan bagi memastikan pintu masuk berkenaan lancar dan ia mampu untuk menjaga imej negara. Terima kasih. Baik, saya difahamkan Saratok tidak berada dalam Dewan. Saya jemput sekarang Datuk Seri Dr. Nuraini binti Ahmad, Parit Sulong. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Soalan saya soalan nombor 3. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Betul. Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Yang Betul, Tan Sri Yang Betul, saya minta supaya ada sedikit masa sebab dia ada soalannya agak panjang melibatkan 3 komponen. Ya. Tuan Yang Betul, Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan atau NCEMH ini telah ditubuhkan untuk beroperasi secara interim mulai 21 Oktober 2022. Pusat Kecemerlangan ini bertindak sebagai agensi peneraju dan juga koordinasi bagi menyelaraskan aktiviti-aktiviti serta program-program kesihatan mental yang menggabungkan komponen kesihatan awam, perubatan dan juga penyelidikan. Pusat ini juga menjadi satu platform dalam merancang dan melaksanakan perkhidmatan kesihatan mental yang melibatkan kolaborasi strategik agensi awam, swasta, universiti dan juga pertubuhan badan bukan kerajaan.
Buat masa ini NCEMH berfungsi dengan kapasiti anggota seramai 46 orang yang melaksanakan 5 skop utama, iaitu promosi kesihatan mental dan pencegahan penyakit mental. Yang keduanya, intervensi krisis kesihatan mental. Ketiga, latihan dan pendidikan kesihatan mental. Yang keempat, surveillance kesihatan mental. Dan yang kelimanya, penyelidikan dan juga inovasi. Pencapaian terkini pusat ini adalah seperti berikut. Pertama, pewujudan talian bantuan krisis kesihatan mental, talian HEAL 15555, iaitu Health with Empathy and Love, dan talian bantuan ini memberikan akses terus kepada pegawai psikologi kaunseling. Sejak setahun dilancarkan, sebanyak 26,139 panggilan telah diterima, di mana 16,942 pemanggil menerima bantuan sokongan emosi dan 9,197 klien menerima intervensi khusus oleh pegawai psikologi kaunseling. Sebanyak 217 kes adalah melibatkan tingkah laku bunuh diri, yang mana 99 kes adalah idea bunuh diri dan 118 kes lagi adalah kes cubaan bunuh diri. Jadi semua klien yang cubaan bunuh diri ini alhamdulillah telah diberikan intervensi dan dibawa ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Kedua, pencapaiannya adalah perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial MHPSS masa kecemasan, krisis dan juga wabak bencana. KKM berjaya membangunkan program MHPSS ini yang bertujuan untuk membantu memberi sokongan emosi kepada masyarakat umum. Sekurang-kurangnya kita ada satu pasukan MHPSS telah ditubuhkan di setiap daerah yang memberikan perkhidmatan saringan, bantuan awal psikologi iaitu PFA ataupun psychological first aid, pendidikan, psikososial dan juga kaunseling kepada orang awam dan petugas barisan hadapan yang memerlukan. Ketiga, pelancaran program MySafe ataupun Malaysian Suicide Awareness Voice of Hope, yang ini merupakan satu usaha bagi mengukuhkan pelaksanaan aktiviti pencegahan tingkah laku bunuh diri di peringkat kebangsaan dalam kalangan masyarakat. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran berkaitan tingkah laku bunuh diri dan menghentikan stigma, meningkatkan kolaborasi multisektoral dan kapasiti modal insan, serta meningkatkan akses kepada bantuan dan intervensi awal krisis, rawatan dan juga sokongan psikososial serta tindak susul pasca cubaan bunuh diri dan kematian akibat bunuh diri. KKM melaksanakan latihan berkala juga kepada petugas barisan hadapan, iaitu dari kalangan PDRM, Bomba, Angkatan Pertahanan Awam dan Maritim Malaysia untuk mengendalikan kes-kes tingkah laku bunuh diri. Kemudian kita adakan juga libat urus bersama agensi lain, yang ini libat urus bersama Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi pengurusan latihan kepada penjawat awam bagi meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mental, dan pihak JPA bersama dengan Institut Tadbiran Awam Negara Intan telah juga melaksanakan 2 sesi latihan psikososial First Aid PFA kepada penjawat awam. Yang lainnya saya mungkin baca tajuk sahaja, iaitu kita mengadakan juga kolaborasi bersama pertubuhan bukan kerajaan NGO. Kita ada 52 NGO bersama, kemudian mewujudkan juga model kesihatan mental MyMinda di dalam aplikasi MySejahtera. Ini menarik juga sebab ini adalah satu modul baru. Kemudiannya pelaksanaan aktiviti latihan kepada ketua komuniti, yang ini kita libatkan sekali kepada penghulu dan juga ketua kampung. Ini kita telah lakukan di negeri Selangor, dan kita juga adakan latihan bersama ketua komuniti seperti Tok Batin, ya, ketua rukun tetangga dan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Saya jemput Parik Sulong. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang telah diberikan. Kita pun tahu isu kesihatan mental serta tekanan emosi rakyat ini merupakan salah satu perkara yang serius, terutamanya selepas pandemik COVID-19. Soalan tambahan saya adalah tadi Yang Berhormat Menteri ada maklumkan mengenai inisiatif MyMinda. Tahniah saya ucapkan sebagai satu komponen baru dalam aplikasi MySejahtera. Bolehkah Yang Berhormat Menteri kongsikan data terkini dan keberhasilan sejak model MyMinda ini dilancarkan, dan
Ada laporan mengatakan ada seramai 424,000 kanak-kanak di negara ini mengalami isu kesihatan mental. Apakah mungkin Yang Berhormat Menteri juga boleh berkongsi pelan kementerian untuk memastikan usaha meningkatkan kesedaran kesihatan mental bermula daripada kanak-kanak terutamanya di alam persekolahan itu dapat dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Sila Menteri. Terima kasih. Jadi betul modul ini sebenarnya dalam MyMinda kita baru laksanakan ketika kita melancarkan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia iaitu pada 22 Oktober tahun ini. Jadi ini adalah sebenarnya satu platform digital yang boleh diguna oleh orang ramai untuk melihat status minda masing-masing. Ya. Jadi data yang kami ada sejak ia dilancarkan tidak sampai sebulan Yang Berhormat, iaitu pada 15 November 2023 kita dapati dalam My Sejahtera ini telah ada sejumlah 17,300 saringan yang telah dilakukan. Dan daripada situ sebanyak 3,983 iaitu 23% daripada saringan itu kita dapati mempunyai risiko kemurungan. Kemudian 15% lagi iaitu 2,592 mempunyai risiko keresahan. Jadi individu-individu yang mempunyai risiko begini, mereka sebenarnya ada akses secara terus melalui My Sejahtera MyMinda ini bahan-bahan psikopendidikan yang boleh dilihat terus, ataupun jika mereka mahu mendapatkan bantuan dari sudut kaunseling dan sebagainya, mereka boleh menghubungi talian bantuan krisis kami iaitu talian HEAL di nombor saya sebutkan lagi sekali 15555 1 dan 4 kali 5. Jadi berkenaan dengan perkara kedua yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi, betul itulah kita sangat bimbang dengan jumlah kes yang semakin meningkat yang berkaitan dengan kesihatan mental terhadap kanak-kanak, dan insya-Allah kita bekerjasama dengan rapat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan ada modul-modul ataupun program-program yang dilaksanakan bersama KPM untuk kita mengatasi masalah kesihatan mental di kalangan kanak-kanak. Terima kasih. Baik, saya jemput Batu Pahat. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya, tambahan saya kepada Menteri ialah UNICEF telah merekodkan 12.3% remaja bawah antara 10 hingga 17 tahun yang tinggal di rumah PPR di Lembah Kelang mengalami masalah kesihatan mental dan dia cenderung untuk bunuh diri. Jadi apakah langkah ataupun cara KKM untuk atasi masalah yang di bawah umur 10 hingga 17 tahun ni? Silakan Menteri. Baik, terima kasih. Jadi betul ini juga adalah satu fenomena ataupun satu perkara yang memang sangat membimbangkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi apa yang kita lakukan, kita ada modul-modul program juga bersama dengan remaja ini, tetapi lebih daripada itu Yang Berhormat dan juga Yang di-Pertua, sebenarnya kita dalam kerajaan ini kita kena bekerjasama interagensi juga, ya. Jadi apabila kita kata PPR menjadi sebahagian daripada kanak-kanak ataupun remaja PPR adalah sebahagian daripada mereka yang mengalami kesihatan mental atas sebab-sebab internet itu, maka kita kena juga bekerjasama dengan contohnya KPKT atau mereka-mereka yang membangunkan perumahan ini, kerana mungkin juga kita dapat tahu bahawa keadaan ataupun tempat tinggal yang sangat tidak selesa dan tidak kondusif itu sebenarnya memberi juga sumbangan kepada kesihatan mental khususnya kepada kanak-kanak. Ini biasa kadang-kadang kita melihat satu macam flat di PPR itu tempat yang sangat kecil, 2 bilik dan sebagainya, tetapi sehingga 3 generasi berada dalam rumah yang sekecil itu. Jadi itu sebenarnya perlu dibuat satu kolaborasi yang strategik bersama dengan agensi-agensi pusat yang lain. Terima kasih. Baik, saya difahamkan YB Kuala Terengganu tidak berada dalam Dewan. Maka saya jemput Datuk Ramakrishnan, Sungai Buloh. Silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya soalan nombor 5. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih kepada Yang Berhormat.
Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa komited dalam memastikan penyediaan infrastruktur pendidikan adalah mencukupi bagi keperluan masyarakat setempat. Perkara ini penting bagi memastikan murid-murid berpeluang belajar dengan selesa, kondusif dan dapat memberi fokus kepada pembelajaran dengan baik. Untuk maklumat ahli yang berhormat, dalam konteks pembukaan dan pengoperasian sesebuah sekolah, pelbagai pertimbangan dan tindakan yang perlu dilaksanakan oleh KPM termasuklah pematuhan kepada undang-undang atau peraturan yang sedang berkuat kuasa dan penyediaan beberapa dokumen rasmi yang berkaitan. Perkara ini amat penting bagi memastikan sekolah bersedia untuk beroperasi secara menyeluruh yang merangkumi ketersediaan infrastruktur, peralatan dan perabot, buku teks kewangan, kontrak perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan KBK dan perkhidmatan kawalan keselamatan PKK dan lain-lain perkara telah teratur, lengkap, berfungsi dengan baik. Selain itu, pertimbangan kesesuaian tarikh pembukaan dan pengoperasian sekolah juga perlu diambil kira kerana ia melibatkan kesediaan pelbagai pemegang taruh seperti murid, ibu bapa atau waris, guru dan kaki tangan sokongan lain. Berhubung projek pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Sarjana Utama 2, projek ini telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-11 Rolling Plan 1 tahun 2016. Pelaksanaan projek pembinaan SMK Bandar Sarjana Utama 2 bermula pada 7 Mac 2018 di dalam kawasan Sarjana Utama 3. Namun disebabkan beberapa kekangan dan isu pelaksanaan, projek ini telah diberikan 6 extension of time dengan izin ETO. Projek pembinaan SMK ini telah siap sepenuhnya dengan pengeluaran sijil perakuan siap pematuhan CPC pada 30 Ogos 2023. Manakala Majlis Penyerahan SMK Bandar Sarjana Utama 2 kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor telah selesai disempurnakan pada 27 September 2023. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM melalui JPN Selangor telah mengadakan beberapa siri mesyuarat dan lawatan pra pembukaan dan pengoperasian SMK Bandar Sarjana Utama 2. Mesyuarat dan lawatan ini diadakan bagi mendapatkan gambaran awal dan memastikan tahap kesediaan sekolah dari pelbagai aspek yang berkaitan diambil tindakan sewajarnya. Mesyuarat pra pembukaan sekolah yang seterusnya akan diadakan pada awal Disember 2023. Tertakluk kepada tahap kesediaan sekolah, SMK Bandar Sarjana Utama 2 dijangka akan mula beroperasi pada sesi persekolahan kalender akademik 2024-2025 iaitu pada bulan Mac 2024. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Sungai Buloh. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Dalam Parlimen Sungai Buloh terdapat beberapa sekolah uzur seperti SK Subang, SK Merbau Sempak dan SK Sungai Buloh. Sekolah-sekolah ini dikategorikan sebagai sekolah lama dan memerlukan perhatian khusus dalam beberapa aspek penting. Salah satu keperluan mendesak adalah menaik taraf untuk penggantian sistem pendawaian elektrik yang sudah usang. Ini adalah langkah penting untuk mengelakkan risiko kejadian seperti berlaku lita pintas atau kebakaran yang mungkin berlaku akibat kerosakan pada pendawaian yang lama. Selain itu, saya berharap pihak kementerian memberikan perhatian terhadap penyediaan kemudahan akses tandas OKU untuk pelajar dalam program pendidikan khas integrasi PPKI. Ketersediaan tandas yang dilengkapi dengan kemudahan untuk OKU adalah penting untuk memastikan keselamatan dan keselesaan semua pelajar serta menjamin hak mereka untuk pendidikan yang setaraf dan selesa. Dengan memfokuskan dengan peningkatan infrastruktur, kita dapat memberikan lingkungan pembelajaran yang lebih selamat dan kondusif untuk semua pelajar serta meningkatkan kualiti pendidikan yang ditawarkan di sekolah-sekolah di Parlimen Sungai Buloh. Soalan tambahan saya ialah bagaimanakah kementerian merancang untuk menaik taraf infrastruktur sekolah lama di Parlimen Sungai Buloh termasuk SK Subang, SK Merbau Sempak, SK Sungai Buloh dengan fokus khusus pada penggantian pendawaian elektrik untuk menghindari risiko lita pintas dan menyediakan kemudahan tandas OKU yang sesuai untuk pelajar PPKI. Sebelum Menteri jawab, oleh kerana kita dapati ramai ahli parlimen tidak hadir, saya akan membuka peluang kepada setiap soalan yang dijawab ni untuk 3 soalan tambahan.
Sila Menteri. Tan Sri Speaker, bukan ramai tak adil. Seorang pun pembangkang tak ada pada hari ini. Inilah PL pembangkang, Tan Sri Speaker. Yang itu tak apa, biar speaker yang cakap. Silakan Menteri untuk. Terima kasih Tan Sri, terima kasih ahli yang berhormat. Terima kasih atas pertanyaan YB mengenai fasiliti untuk murid berkeperluan khas berkenaan. Berhubung dengan fasiliti tandas murid OKU atau untuk murid berkeperluan pendidikan khas MBPK, KPM sentiasa peka dan prihatin tentang keperluan kemudahan infrastruktur bagi murid berkeperluan pendidikan khas dengan mengambil fokus khusus terhadap penyediaan kemudahan mesra OKU di sekolah-sekolah bawah KPM. KPM juga turut memastikan semua projek pembangunan pendidikan yang dimohon melalui rancangan Malaysia 5 tahun sama ada untuk sekolah baharu, gantian atau bangunan tambahan turut mempunyai skop penyediaan kemudahan mesra OKU. Sementara itu bagi sekolah-sekolah sedia ada, penyediaan 4 kemudahan asas OKU yang meliputi tandas, parking OKU, susur tangan atau railing dan susur landai rem yang terus dilaksanakan secara berperingkat. Berhubung cadangan untuk menaik taraf infrastruktur sekolah lama di Parlimen Sungai Buloh, terutama di SK Subang, SK Merbuk Sempak dan SK Sungai Buloh, KPM sebab ini adalah 3 sekolah yang saya tidak ada maklumat selanjutnya, jadi kita akan menyediakan jawapan secara bertulis. Dari segi pendawaian yang penggantian pendawaian elektrik untuk menghindari risiko leak pintas juga, kita akan berhubung dengan sekolah kerana jika ada keperluan sekolah mesti membuat permohonan untuk menggantikan pendawaian. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Sri Gading. Terima kasih Tan Sri Speaker. Berkaitan dengan soalan yang dikemukakan dan juga jawapan yang telah diberikan tadi, Sri Gading ingin menambahkan soalan lain, tapi yang berkaitan dengan sekolah jugalah. Iaitu yang pertama sekali tentang lebihan murid. Maksud lebihan murid ni kadang-kadang kita kalau dalam satu sekolah tu sepatutnya bilangan kelas dengan bilangan pelajar dengan bilangan guru tu dia ada kira-kira dia. Ada cara pengiraannya. Tetapi kadang-kadang kalau kita lihat dalam kelas tu lebih daripada 40 orang pelajar. Dan gurunya pula kekurangan, kan? Adakah kerajaan berhasrat untuk menambahkan bilangan-bilangan sekolah di kawasan-kawasan yang padat ini, selalunya di kawasan baru bangun, baru membangun, itu yang pertama. Yang kedua, dulu ada cadangan di kementerian, dulu bercadang untuk mengadakan satu sesi per sekolahan, di mana kalau satu sesi per sekolahan ini kita akan dapat banyak lagi program-program untuk pengukuhan, bukan saja dari segi akademik tetapi juga dari segi co-curriculum dan sebagainya. Jadi apakah cadangan itu hanya tinggal cadangan ataupun akan diteruskan oleh kerajaan perpaduan madani hari ini? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih yang berhormat. Betul, sebab dari segi nisbah murid kepada setiap kelas, pada KPM nisbah kita adalah satu kelas tidak digalakkan melebihi 35 orang murid. Kita memang kalau boleh kita nak optimumkan yang kelas ini adalah 35 orang murid. Tetapi pada hakikatnya memang kita semua tahu setengah-setengah sekolah memang kurang daripada 35, tapi juga ada sekolah terutama di kawasan yang padat kita ada sampai 40, ada yang pun sampai 50. Seperti tadi dari yang berhormat Sungai Buloh, memang itu ada keperluan sebab itu ada keperluan untuk mendirikan sebuah SMK lagi. Jadi ini kita akan memantau dengan serius jika ada keperluan di kawasan itu untuk mendirikan sekolah baru, kita memang akan membuat persiapan dan berundingan. Dari segi satu sesi persekolahan, memang ini adalah satu matlamat yang KPM berhasrat untuk mencapai, itu semua sekolah hanya satu sesi. Semua sekolah hanya hadir satu sesi, tetapi untuk memastikan semua aktiviti seperti yang disebutkan oleh yang berhormat tadi dapat dilaksanakan. Tetapi memandangkan kita memang
tidak dapat, tetapi kita dalam proses untuk memastikan semua ini memang dalam plan rancangan kita KPM untuk memastikan untuk mencapai setiap sekolah ada hanya satu sesi. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Petaling Jaya. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan ini berkaitan dengan pengambilan guru SJKC dan SJKT. Saya mengucapkan tahniah setinggi-tinggi tahniah kepada kementerian kerana prihatin dan segera respon terhadap keperluan untuk selalu tambah guru-guru di SJKC dan SJKT. Itu menunjukkan keprihatinan kerajaan Madani kepada keperluan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Soalan saya adalah, memandangkan selalu adanya kekilafan dari segi jumlah guru sama ada cukup atau tidak cukup. Dong Zong kata tak cukup, kementerian kata cukup, kadang Tamil Foundation pun ada formula yang berbeza. Soalan saya adalah, adakah kementerian sedia untuk mewujudkan satu formula yang boleh diterima oleh semua pihak dari segi tinjauan, dari segi persiapan guru-guru yang akan datang. Bagi saya perkara ini penting kerana ianya berkaitan dengan anak-anak kita, bukan saja pada hari ini tetapi untuk anak-anak kita untuk masa depan. Terima kasih. Tan Sri. Tan Sri, dengan ahli yang berhormat, saya setuju 100% apa yang disebutkan oleh yang berhormat. Betul, kita memang ada satu formula atau satu garis panduan bagaimana mengira keperluan guru di setiap sekolah. Jadi tapi memandangkan ada kekeliruan, memang kita akan mendapatkan mungkin bahagian yang berkenaan untuk memberikan satu talimat kepada ahli parlimen bagaimana KPM wujudkan jumlah guru yang diperlukan oleh setiap sekolah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya difahamkan Yang Berhormat Dungun juga tidak berada dalam Dewan untuk menjawab soalan nombor 6. Boleh tanya satu soalan lagi? Soalan banyak lagi bawah ni. Ya. Ini subjek penting tadi. Baik, sekarang saya jemput Tuan Jimmy Pua, Wisi Tebrau. Terima kasih Tan Sri Speaker. Datang Parlimen, pembangkang tiada. Nasib baik, Menteri ada. Soalan nombor 7. Baik, saya benarkan 3 soalan juga untuk tajuk ini. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Peranan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan ataupun GLIC, Government Linked Investment Companies adalah amat penting dalam pembangunan ekonomi negara. Pengurusan pelaburan GLIC adalah berdasarkan mandat yang telah ditetapkan dengan pemantauan oleh lembaga pengarah GLIC serta jawatan kuasa ataupun panel pelaburan masing-masing. Sepanjang tempoh 2019 sehingga 31 Ogos 2023, sebahagian besar ataupun lebih 60% dana pelaburan GLIC adalah dalam pasaran domestik. Berdasarkan peruntukan aset strategik ataupun strategic asset allocation, secara puratanya antara 15.8% sehingga 62.7% dana pelaburan GLIC adalah dalam ekuiti tersenarai domestik di Bursa Malaysia. Sehingga 31 Ogos 2023, jumlah dana pelaburan GLIC yang terdiri daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, permodalan nasional berhad PNB, kumpulan wang persaharaan diperbadankan KUAP, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT adalah seperti berikut. 1. KWSP, jumlah dana pelaburan sehingga 31 Ogos 2023 adalah sebanyak 1,096 bilion ringgit dan purata pelaburan dalam pasaran domestik adalah 64.9%, yang mana 24.4% adalah dalam ekuiti tersenarai domestik. PNB, nombor 2. Jumlah pelaburan sehingga 31 Ogos 2023 adalah 332 bilion ringgit dan purata pelaburan dalam pasaran domestik adalah 84.3%, yang mana 74.4% adalah dalam bentuk ekuiti tersenarai domestik. Nombor 3, KUAP. Jumlah pelaburan sehingga 31 Ogos 2023 adalah 167 bilion ringgit dan purata pelaburan dalam pasaran domestik adalah 79.3%, di mana 45.2% adalah dalam ekuiti tersenarai domestik. Lembaga Tabung Haji pula, jumlah dana pelaburan 31 Ogos 2023 adalah 91 bilion ringgit,
yang mana purata pelaburan dalam pasaran domestik adalah 90.1% dan 18.3% merupakan pelaburan dalam ekuiti tersenarai domestik. Akhir sekali, LTAT, jumlah dana pelaburan 31 Ogos 2023 adalah 10.5 bilion ringgit, yang mana keseluruhan dananya dilaburkan dalam pasaran domestik dan 52% daripada itu merupakan ekuiti tersenarai domestik. Khazanah Nasional Berhad ataupun Khazanah selaku pengurus Sovereign Wealth Fund dengan izin telah membuat pelaburan domestik sebanyak 9.2 bilion dalam tempoh 2019 sehingga 2022. Ini bersamaan 32.5% daripada jumlah keseluruhan pelaburan yang bernilai 28.3 bilion ringgit. Dalam hal ini, peranan Khazanah tertumpu untuk mewujudkan nilai tambah melalui active stewardship dalam syarikat pelaburannya untuk menyokong dan mengukuhkan nilai pasaran syarikat. Di samping itu, tumpuan Khazanah juga kepada aset strategik dan aset pembangunan seperti sektor penerbangan dan pelancongan yang menghadapi cabaran akibat pandemik COVID-19. Sehingga 31 Disember 2022, jumlah portfolio pelaburan Khazanah dengan nilai aset boleh direalisasikan RAB adalah sebanyak 122.5 bilion ringgit. Dan daripada jumlah ini, nilai pasaran pegangan Khazanah dalam negara adalah berjumlah 81.2 bilion ataupun 66.3%. Sikit lagi, Tan Sri Yang Di-Pertua. Bagi syarikat berkaitan kerajaan ataupun Government Link Company, GLC dengan izin, pelaburan syarikat lebih tertumpu kepada perbelanjaan modal domestik bagi mengembangkan syarikat termasuk pembelian aset untuk perniagaan dan operasi syarikat. Sebahagian besar perbelanjaan modal adalah syarikat seperti Tenaga Nasional Berhad, Malaysian Airport Holdings Berhad dan Telekom Berhad yang merupakan anak syarikat Khazanah Nasional Berhad. Bagi syarikat-syarikat di bawah Kementerian Kewangan diperbadankan MKD, fokus pelaburan kerajaan dalam syarikat MKD adalah sebagai pemangkin kepada pasaran dan memenuhi jurang pasaran dalam sektor tertentu yang tidak dapat diterokai ataupun kurang penglibatan sektor swasta berikutan kos pelaburan yang tinggi dan sebagainya. Di samping itu, pelaburan syarikat MKD juga bertujuan untuk menyediakan infrastruktur asas dan perkhidmatan kepada rakyat seperti utiliti dan pengangkutan awam di mana perkhidmatan tersebut kurang mendapat perhatian di kalangan sektor swasta. Kementerian Kewangan menyokong saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya GLIC meningkatkan pelaburan dalam negara. Kementerian Kewangan percaya bahawa berdasarkan peruntukan aset strategik masing-masing, GLIC akan kekal komited membuat pelaburan dalam negara termasuk di Bursa Malaysia di mana penyertaan GLIC dilihat berupaya memperkukuhkan pasaran ekuiti tempatan. Setakat 25 September 2023, saiz pasaran ekuiti Malaysia bernilai 1.78 trilion ringgit iaitu peningkatan sebanyak 42.68 bilion ataupun kira-kira 2.5% berbanding 1.74 trilion pada 31 Disember 2022. Penyertaan GLIC dalam pasaran ekuiti di Malaysia mewakili 7.7% daripada jumlah purata nilai dagangan harian ataupun average daily traded value dengan izin, dengan sektor tumpuan seperti perbankan, industri berkaitan komoditi dan lain-lain. Berdasarkan data daripada Bursa Malaysia dengan yang ada dalam dokumen tinjauan ekonomi 2024 oleh Kementerian Kewangan, prestasi urus niaga pada tahun ini setakat 31 Ogos 2023 adalah lebih baik berbanding tahun lalu, khususnya dari segi peningkatan bilangan unit yang diurus niaga iaitu jumlah bilangan urus niaga, unit urus niaga meningkat sebanyak 14.4% daripada 489.4 bilion unit kepada 559.6 bilion unit dan purata urus niaga harian juga meningkat 15.1% daripada 3 bilion unit kepada 3.5 bilion unit. Sekian, terima kasih. Jawapan agak panjang. Saya jemput Tebrau. Terima kasih dan saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Timbalan Menteri yang telah memberi satu jawapan yang sangat komprehensif dan lengkap. Soalan tambahan saya, apakah status GLC Transformation 2.0 yang telah dicadangkan oleh Khazanah Nasional Berhad pada tahun 2018?
adakah kerajaan berusaha untuk melancarkan atau menjayakan GRC Transformation 2.0 ini untuk meningkatkan prestasi GRC supaya GRC dan GLIC di Malaysia dapat menyumbang lebih untuk menguatkan lagi pasaran equity domestik Malaysia. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Teberau. Seperti mana yang YB sedia maklum, dalam tempoh 2004 sehingga 2015, kerajaan telah melaksanakan program transformasi GLC ataupun GLCT Transformation bagi meningkatkan prestasi dan tadbir urus syarikat berkaitan kerajaan GLC. Setelah kejayaan program transformasi GLC selama 10 tahun dan berakhir pada tahun 2014, kerajaan terus komited dalam memastikan fungsi dan peranan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan ataupun GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC sentiasa relevan dan mampu berdaya saing dengan cabaran semasa. Usaha penambahbaikan dilaksanakan dari masa ke semasa secara berterusan bagi mengukuhkan kedudukan GLIC dan GLC kita sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi negara. Langkah bagi meningkatkan prestasi GLIC dan GLC mendorong kepada pengukuhan pasaran ekuiti tempatan melalui penyertaan dana pelaburan daripada GLIC. Secara amnya, program transformasi syarikat berkaitan kerajaan GLC Transformation adalah usaha untuk terus melancakkan lagi ekonomi negara. Ini selari dengan kedudukan GLC yang merangkumi pelbagai aspek dalam ekonomi negara dan mewakili sepertiga daripada pasaran ekuiti awam. Program ini telah dijalankan dari tahun 2004 sehingga 2015 dan berjaya meningkatkan permodalan pasaran bagi 20 GLC terpilih. Setelah tamatnya program tersebut, Khazanah dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan sebagai antara pelabur utama dalam pasaran ekuiti meneruskan usaha untuk memastikan tadbir urus kapasiti, prestasi dan pengurusan GLC terus diperkukuhkan demi memastikan pulangan jangka panjang yang lebih baik. Khazanah melalui Trust Active Stewardship dalam tonggak memajukan Malaysia atau dengan izin Advancing Malaysia terus memainkan peranan untuk memastikan pulangan jangka panjang terus diwujudkan kepada rakyat Malaysia. Ini dilakukan melalui aktiviti pengurusan yang lebih aktif dan crowding in pelabur dan mewujudkan nilai jangka panjang menerusi lebih banyak lagi inovasi dan penggunaan teknologi di kalangan GLC dalam operasi mereka. Antara tumpuan bagi penambahbaikan tersebut adalah memperkukuhkan amalan tadbir urus GLIC dan GLC. Beberapa dokumen penting dijadikan rujukan utama kepada GLIC dan GLC seperti dengan izin Malaysian Code on Corporate Governance 2021 dan prinsip tadbir urus baik bagi syarikat pelaburan kerajaan ataupun Principles on Good Governance for Government-Linked Investment Companies dengan izin. Pematuhan ke atas amalan tadbir urus baik ini membantu memastikan dana pelaburan diurus secara cekap bagi capai sasaran yang ditetapkan. Terima kasih. Saya jemput Bagan. Kan baru bangun. Kita lama bangun, dia baru bangun. Bagan tak bercik. Terima kasih Tan Sri Yang Dia bangku tadi awak. Sila Bagan. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Dato' Zul, rakan saya. Saya ingin bertanyakan Yang Berhormati Menteri tentang jumlah ataupun peratusan equity yang dipegang oleh semua GLIC dan GLC dalam bursa Malaysia. Kerana kita tahu bahawa peratusan yang tinggi menyebabkan pasaran equity kurang cair. Dan sekiranya peningkatan dilancarkan, adakah ini akan menyebabkan crowding out effect ke atas pelaburan-pelaburan swasta yang menyebabkan itu bursa saham tidak begitu cergas seperti bursa saham negara-negara lain? Ini yang pertama. Kedua, tentang prestasi GLC dan juga GLIC. Apakah langkah yang akan diambil untuk memastikan ia lebih berdaya saing? Kerana seringkali kita dengar pandangan bahawa GLC dan GLIC ini dia berkompromi di atas isu harga dan mutu. Bolehkah kita pastikan mereka boleh mendapat ataupun memperolehi prestasi yang lebih baik daripada sekarang sekiranya kita mengamalkan international best practices dengan izin. Sekian, terima kasih Tuan Yang Bertuah. Sila Menteri.
Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Bagan. Untuk maklumat secara puratanya, pelaburan ataupun dana pelaburan GLIC dalam pasaran equity tersenarai domestik di Bursa Malaysia adalah di antara 15.8% sehingga 62.7%. Mungkin saya bagi sedikit senarai perbandingan antara GLIC tertentu. Contohnya KWSP 24.4% equity dalam pelaburan dalam equity tersenarai domestik, PNB 74.4% dalam equity tersenarai domestik, KUAP 45.2% dalam equity tersenarai domestik. Ini adalah beberapa contoh kepada pelaburan oleh GLIC yang saya sebutkan tadi, tapi secara keseluruhannya mungkin saya akan beri dalam maklumat bertulis. Untuk makluman Yang Berhormat Bagan, dari segi the crowding out of private investors, kita faham dan Kementerian Kewangan memang mengambil berat tentang isu ini. Justru dalam ucapan belanjawan Yang Berhormat Menteri Kewangan dalam belanjawan 2023, beliau juga telah menyebut tentang perkara ini supaya GLC dan GLIC memainkan peranan dalam sektor-sektor strategik dan bukan untuk crowd out the market kepada sektor swasta dengan izin. Tapi namun begitu, saya boleh sebut di sini prestasi pelaburan GLIC dalam masa tempoh 10 tahun yang lalu. Dalam tempoh 2013 sehingga tempoh 2022, dana pelaburan di bawah pengurusan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Permodalan Nasional Berhad PNB, KUAP dan LTAT meningkat pada kadar pertumbuhan tahunan compound ataupun compound annual growth rate 2.0% sehingga 6.1%. Ini bagi menjawab tentang prestasi GLIC dan saya bagi beberapa contoh. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih. Baik, saya jemput Ampang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Mendahulukan wanita. Saya ucapkan tahniah kepada Menteri kerana Timbalan Menteri kerana kita dapat lihat GLC kita banyak berjaya di luar negara. Tapi bagi memastikan GLC ini memainkan peranan penting khususnya dalam memastikan kita punya menstabilkan ringgit Malaysia. Saya nak bertanya kepada Timbalan Menteri sama ada apakah kita ada satu strategi yang khusus untuk memastikan GLC ini menyimpan di dalam negara. Tidak lagi sebahagian besar daripada mereka selalunya menyimpan di luar negara. Jadi itu soalan daripada saya, Tan Sri Speaker. Terima kasih. Baik, Menteri. Pelaburan yang dibuat oleh GLC dan GLIC adalah berdasarkan ketetapan dan juga strategi yang telah dirangka dan dipantau oleh jawatan kuasa pelaburan masing-masing. Jadi kita akan melihat kepada kesesuaian dan juga faktor strategik yang boleh mempengaruhi dan memperkukuhkan ekonomi negara. Jadi, jika ada keperluan, maka saya percaya GLIC dan GLC akan melakukan tindakan-tindakan seperti yang telah disampaikan itu. Tapi untuk makluman, GLC kita memang sentiasa peka kepada trend-trend dan juga faktor-faktor utama untuk melaksanakan pelaburan secara strategik demi memperkukuhkan ekonomi negara. Terima kasih. Dengan izin Tan Sri, satu lagi Tan Sri dengan izin. Okeylah. Kuala Selangor. Silakan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Akhirnya Kuala Selangor dapat juga. Selangor dapat Tan Sri, saya dapat. Ini sebab kawan-kawan sebelah sana nampak tak hadir hari ini. Baik, sehingga kini Tan Sri dan Timbalan Menteri jawapan yang sangat baik bermula daripada Bagan dan Ampang. Saya hanya sekadar mau menambah kalaulah sepertiga daripada equity market itu diambil bahagian oleh GLC. Persoalan crowding out telah pun dibangkitkan. Persoalan saya adalah bagaimana kerajaan Madani mau merancangkan private enterprises untuk jangan hanya diambil peranan oleh institutional investors nama-nama yang telah disebutkan tadi tetapi private investment yang kita mau rancangkan dan menjana pertumbuhan itu equity market involvement ini itu satu. Keduanya kalau saya boleh tanya juga
kerana sepertiga daripada equity market itu digondoli oleh GLCs. Dia membawa dua kesan itu, positif dan negatif. The reverse aspect is kalau mereka mereka poor operating performance will also drag dan sekaligus equity market kita. Jadi sebab itu kita perlukan juga private involvement, private enterprises untuk bergiat dalam equity market kita. Terima kasih. Sila Menteri. Ringkas saja ya. Terima kasih. Selaras dengan kerangka ekonomi madani, kerajaan dengan kerjasama Suruhanjaya Security ataupun Securities Commission dan Bursa Malaysia serta pemain industri pasaran modal telah memperkenalkan 3 langkah utama sebenarnya pada tahun ini. Berkurang bulan 6 telah diumumkan. Satu ialah kita nak mewujudkan kerancakan pasaran equity dengan peluang penyertaan yang lebih besar kepada rakyat dengan meluaskan pelaburan mampu milik. Antara langkah-langkah tindakan yang telah dilaksanakan di bawah strategi pertama ini ialah pengurangan kadar duty stamp bagi saham yang didagangkan di Sekuriti Bursa Malaysia daripada 0.15% kepada 0.10% daripada nilai kontrak tertakluk kepada hak maksimum RM1,000 setiap kontrak. 2. Mengeluarkan garis panduan berkenaan penawaran perkhidmatan dagangan saham pecahan ataupun traditional trading untuk saham yang disenaraikan di bursa saham. Yang ketiga, Suruhanjaya Security telah memudahkan pengenalan transfer of listing framework Bursa Malaysia yang baru daripada pasaran LIP ke pasaran ACE untuk meningkatkan accessibility ataupun kebolehcapaian dan daya tarikan pasaran equity. Dan keempat, peningkatan kecekapan pasaran awam melalui penyelarasan proses penyelarayan di pasaran ACE sebagai one-stop center di Bursa Malaysia. Strategi kedua pula ialah untuk menarik kumpulan pelabur yang lebih besar untuk menyokong pembiayaan bagi SME kita ataupun PKS kita, terutamanya dalam ekonomi baru. Dan langkah-langkah dalam strategi ini termasuklah kajian oleh MOF dan juga Suruhanjaya Security bagi tujuan pengubalan dasar memudah dan menarik lebih banyak penubuhan pejabat keluarga ataupun family officers dengan izin di Malaysia. Kedua, mempromosi usaha penerokaan corporate ataupun corporate venturing bagi memacu pelaburan langsung domestik DDI yang lebih besar melalui dasar cukai dan insentif yang lebih memudahkan. Dan ketiga, meluaskan definisi pelabur sophisticated dengan melibatkan angel investors, modal teroka dan equity persendirian. Strategi ketiga dan terakhir pula ialah melakukan transformasi ataupun pembaharuan struktur untuk pasaran modal Malaysia dan transformasi ekonomi secara amnya. Dan dalam aspek ini, Securities Commission SC dan Bursa Saham akan melaksanakan pembaharuan bagi memudahkan dan mempercepatkan penyelarayan serta memendekkan masa ke pasaran untuk memastikan daya saing dan daya tarikan pasaran modal di Malaysia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Puan Tarisa Kok Susim Seputih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 9. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Kementerian Pendidikan Malaysia komited dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang selamat dan kondusif untuk kegunaan murid dan warga sekolah di seluruh negara. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM telah mengambil ketetapan untuk melaksanakan perobohan ke atas bangunan SK Danau Perdana selaras dengan arahan pengosongan oleh Jabatan Kerja Raya JKR kerana bangunan sekolah telah diisytihar tidak selamat untuk diduduki. Ia juga berdasarkan isu di mana bangunan berkenaan sering diceroboh dan mendatangkan bahaya. KPM sedang menyelaras tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan dengan pelbagai pihak berdasarkan tata cara pelupusan aset kerajaan sebelum kerja-kerja perobohan dapat dilaksanakan. Berhubung dengan rundingan bersama Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur DPMMKL, satu mesyuarat telah diadakan pada 25 Mei 2023 di antara KPM dan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM. DPMM memaklumkan bahawa DPMM Cawangan Kuala Lumpur telah dibubarkan. Maka sebarang rundingan lanjut tidak dapat dilaksanakan oleh KPM seperti mana yang diputuskan oleh Mahkamah Timbang Tara sebelum ini. Lanjutan dari mesyuarat berkenaan, pihak DPMM telah bersetuju untuk mengemukakan dokumen-dokumen berkaitan keabsahan pembubaran DPMM Cawangan Kuala Lumpur kepada KPM bagi tindakan selanjutnya. Sekian, terima kasih.
Baik, seperti. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri, sebenarnya yang pengumuman daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri ini adalah berita yang sangat baik bagi penduduk di kawasan saya, khususnya bagi mereka yang duduk di Taman Desa. Kerana sekolah itu Sekolah Kebangsaan Tanah Perdana telah terbengkalai 17 tahun dan kita tak boleh buat apa-apa terhadapnya. Saya nak minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjalankan kajian tentang keperluan penduduk terhadap sekolah di kawasan di seluruh tanah desa. Saya nak cadangkan supaya kementerian akan pindahkan satu sekolah rendah Cina ataupun pindah satu sekolah menengah jenis kebangsaan. Saya nak cadangkan sekolah menengah ini mungkin boleh kementerian boleh pertimbangkan sekolah menengah jenis kebangsaan Confucian yang sekarang tengah berkongsi bangunan dengan sekolah swasta Confucian di Lorong Hang Jebat Kuala Lumpur untuk dipindah ke tapak yang kami sebutkan tadi supaya ia boleh memenuhi keperluan penduduk yang di sekitar ini yang mana kita mengalami kesuntukan ruang untuk bilik darjah sekolah kerana pembangunan yang pesat yang diadakan di taman desa dan persekitarannya. Sila Menteri. Terima kasih. Terima kasih kepada cadangan Yang Berhormat Seputi. KPM akan meneliti cadangan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat terutama dari sudut analisis keperluan sebenar dengan mengambil kira bilangan dan kapasiti sekolah sedia ada, kepadatan penduduk di kawasan sekitar, liputan kawasan tadahan atau catchment area dengan izin serta perancangan pembangunan berdasarkan perbincangan bersama-sama pihak berkuasa tempatan, PBT dan bagi sesebuah kawasan. Kami akan terus membuat rindingan dengan Yang Berhormat dan tengok bagaimana nak kita teruskan. Terima kasih. Sila Wangsa Maju. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Lanjutan daripada apa yang telah dikemukakan oleh Seputih tadi, sekolah-sekolah di Kuala Lumpur kebanyakan telah sampai ke kapasiti yang maksima. Dan dalam masa yang sama, dalam bajet 2023 dan juga 2024, tidak ada rancangan langsung untuk pembinaan sekolah-sekolah yang baru. Hakikat dia, pembangunan di Kuala Lumpur itu begitu pesat sekali dan beberapa projek pembangunan hartanah akan siap. Contohnya pada tahun depan. Di Wangsa Maju sahaja ada 4 projek akan siap tahun depan dan bilangan unit dah dalam 4,300 unit. Kalau setiap unit itu, setiap keluarga itu mempunyai 2 orang anak, kita memerlukan 8,600 tempat persekolahan untuk anak-anak mereka. Jadi sekarang dalam keadaan di mana sekolah telah mencapai kepada kapasiti yang paling maksima, bagaimana perancangan kementerian untuk menangani keadaan ini? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Kita memang ada selagi mana-mana tempat ada pembangunan yang baharu. Jadi KPM memang akan melibatkan dengan kerajaan tempatan juga bagaimana sama ada keperluan. Jika memang ada keperluan, kami akan membuat rancangan untuk kita tengok sama ada sekolah yang bersebelahan tu cukup untuk menampung pertambahan murid. Kalau tidak, memang kita ada rancangan untuk membina sekolah yang baharu. Sekian, terima kasih. Saya sebut Tanjung Pierre. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri bahawa baru-baru ini satu isu yang sangat hangat kita memperbincangkan. Jadi saya ingin tahu bahawa kementerian mempunyai bajet yang besar untuk kepentingan pendidikan di negara ini. Tetapi saya ingin merayu kepada KPA yang mengatakan bahawa kalau tempat padat penduduk ada pula tempat untuk dibina sekolah, saya ingin tahu ataupun dapat penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. 10/6. Nama telah diluluskan, tapak dikenal pasti, penduduk padat, dana disediakan. Mengapa sehingga hari ini tidak boleh memelakan projek-projek tersebut? Sebab ini ada kepentingan untuk anak kita. Jadi minta penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sila Menteri.
Terima kasih kepada Yang Berhormat Tanjung Piai. Memang ini adalah merupakan satu topik yang hangat, terutamanya di kalangan komuniti Cina, sebab tentang 10 sekolah baru dan 6 sekolah yang sepatutnya direlokasi. Tapi sebenarnya saya pun sudah menerangkan kerana pemindahan beberapa kementerian atau menteri pendidikan pada masa itu, jadi memang ada selalu setiap pertukaran kena mula semula. Jadi tetapi walau bagaimanapun saya memang dalam pertengahan untuk memastikan kita dapat membinakan sekolah-sekolah ini dengan lancar. Ada satu daripadanya ada isu tanah. Jadi kita memang dalam perundingan untuk memastikan semua dapat berjalan dengan lancar. Kami memang akan mengikut memantau dengan closely dengan sepenuhnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tan Sri satu. Boleh Tan Sri? Saya dah silakan. 4 kali saya bangun ni. Terima kasih Yang Hormat Perdana Menteri. Ada satu penjelasan yang saya perlukan daripada Kementerian Pendidikan, dasar sekolah dan padang. Kenapa saya nak lihat bagaimana proses kemajadian murid-murid ini dapat diterapkan melalui infrastruktur yang lengkap. Sekolah di tempat saya, Yang Hormat Perdana Menteri, SK Paya Bungo. Sekolah ini dah berusia hampir 100 tahun. Tetapi dah hampir 10 tahun mereka kehilangan padang yang telah digunakan untuk makmal komputer. Jadi macam mana dasar? Sebab mereka tidak ada padang sekolah, dan perjuangan saya hampir 6 tahun masih tak nampak apakah kesudahan Kementerian Pendidikan untuk menyelesaikan SK Paya Bungo untuk memiliki padang sekolah mereka sendiri. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih. Tentang padang sekolah ini, saya tidak ada maklumat buat sekarang. Saya akan cari maklumat lebihan dan saya akan jawab dari segi bertulis. Tetapi bagi KBM, kita akan cuba sedaya upaya untuk memastikan semua macam padang makmal mesti disediakan dengan selengkapnya di setiap sekolah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya tidak nampak Yang Berhormat Tanah Merah berada dalam Dewan. Untuk itu, saya jemput Tuan Lee Chien Chung, Petaling Jaya. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya, soalan 11. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya. Tuan Yang Di-Pertua, penggunaan kenderaan mobiliti di atas jalan tanpa sebarang peraturan kawalan dan infrastruktur khusus adalah sangat berisiko dan berbahaya memandangkan ianya digunakan di atas jalan yang mempunyai mix trafik dengan izin, iaitu pencampuran dengan mod kenderaan yang lain. Ianya mempunyai perbezaan had laju dan tidak dibina khusus untuk kegunaan seperti kenderaan motor lain di atas jalan. Menyedari akan risiko ini, Kementerian Pengangkutan telah melaksanakan langkah awal dengan mengeluarkan peraturan larangan penggunaan kenderaan mobiliti, micromobility tertentu di atas jalan bagi melindungi kebajikan dan keselamatan semua pengguna jalan raya termasuk pengguna kenderaan micromobility ini sendiri. Berkenaan dengan penggubalan undang-undang khusus bagi membenarkan penggunaan kenderaan micromobility, adalah dimaklumkan bahawa perkara ini telah dinyatakan di Peraturan 3/2 dalam kaedah-kaedah lalu lintas jalan, iaitu dalam kurungan larangan penggunaan kenderaan micromobility tertentu tahun 2021 yang memperuntukkan kuasa kepada menteri untuk mengecualikan larangan tersebut di mana-mana jalan atau mana-mana bahagian jalan tertakluk kepada apa-apa syarat yang ditentukan. Dalam hal ini, pihak berkuasa yang berkenaan termasuk pihak berkuasa tempatan hendaklah membangunkan dan menggazetkan infrastruktur laluan khas bagi penggunaan kenderaan micromobility seperti laluan basikal dan mengemukakan permohonan pengecualian larangan daripada Kementerian Pengangkutan. Pembangunan infrastruktur berkenaan hendaklah mematuhi garis panduan perancangan laluan kenderaan micromobility yang telah dibangunkan oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan melalui agensinya Plan Malaysia dan mematuhi semua elemen keselamatan serta peraturan penggunaan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa yang berkenaan.
MOT melalui Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia ataupun MIROS juga sedang merangka program penilaian tahap keselamatan atau pengujian standard keselamatan kenderaan ini bagi menjamin keselamatan kenderaan serta pengguna kenderaan micromobility secara khasnya serta keselamatan penggunaan jalan raya lain secara amnya. Di samping itu, kajian penilaian impak turut dijalankan bagi melihat kesan ekonomi, sosial dan keselamatan pelaksanaan kenderaan micromobility ini. Berkenaan dengan kerjasama strategik bersama pihak berkuasa tempatan untuk memudah cara penggunaan kenderaan micromobility, MOT telah melancarkan program medan uji regulatori negara untuk micromobility dan Hari Keselamatan Kenderaan Micromobility peringkat kebangsaan tahun 2023 pada bulan Mac yang lalu dengan kerjasama Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai medan uji pertama yang dilaksanakan untuk pengoperasian kenderaan micromobility. Pelaksanaan medan uji ini bertujuan untuk memantau kebolehkelaksanaan. Sikit lagi yang betul. Ya. Bertujuan untuk memantau kebolehkelaksanaan operasi penggunaan kenderaan micromobility dari segi penguatkuasaan, pelesenan dan kebolehpakaian infrastruktur berdasarkan garis panduan yang telah disediakan. Selain itu, ia juga bertujuan meneliti pembangunan dan penggunaan laluan kenderaan micromobility yang telah dibangunkan berdasarkan kepada garis panduan perancangan laluan kenderaan micromobility oleh pihak Plan Malaysia. Di dalam program medan uji yang sama, MOT bersama dengan MIROS, Futurize Sdn Bhd dan MBSA juga telah turut membangunkan garis panduan medan uji regulatori negara untuk micromobility di Shah Alam yang akan digunakan untuk menguruskan pengoperasian medan uji ini selain menentukan peraturan-peraturan pelaksanaan yang perlu dipatuhi oleh syarikat operasi pengendali perkhidmatan sewaan kenderaan micromobility. Terima kasih. Saya jemput Taring Jaya. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya ucapkan tahniah kepada Kementerian Pengangkutan yang sedia terbuka untuk eksperimentasikan micro mobility, bentuk mobility yang baru. Soalan saya adalah, adakah kerajaan akan mewujudkan laluan khas off carriageway dengan penyediaan pemisah fizikal bagi mengasingkan kenderaan micromobility bersama dengan motosikal dalam keadaan low speed dan juga basikal. Dan yang kedua, kita sedia juga faham bahawa sandbox telah pun dilaksanakan di MBSA. Namun saya nampak rentaknya adakah boleh dipercepatkan sebab kita sedar bahawa ianya mengambil masa setahun. Mengapa tidak boleh singkatkan kepada 3 bulan dan kita cepat peluaskan kepada majlis bandaraya yang lain. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya. Yang Berhormat, seperti yang dimaklumkan tadi, tanggungjawab bagi membangunkan dan menyediakan sebarang laluan khas adalah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan yang berkenaan, termasuklah pihak PBT. Jadi sebarang pembangunan laluan hendaklah berpandukan kepada garis panduan yang telah disediakan oleh pihak Plan Malaysia. Terima kasih. Ada satu lagi soalan. Dan minta maaf yang betul. Ada dua. Satu lagi lah berkenaan dengan sandbox ini tadi. Pelaksanaan national sandbox ini tidak terhad kepada mana-mana PBT. Tertentu sahaja. Pihak PBT yang berminat boleh menghubungi MOT sebenarnya untuk pelaksanaan sandbox ini di kawasan masing-masing. Untuk makluman, pada masa ini yang sebenarnya MOT telah pun membuat engagement dengan selain daripada MBSA juga kita membuat engagement dengan Majlis Pemandangan Sepang dan juga Perbadanan Putrajaya bagi pelaksanaan sandbox ini. Jadi mana-mana PBT yang juga berminat amat dilalukan untuk bekerjasama dengan MOT bagi pelaksanaan NRS ini. Dan berkenaan dengan memendekkan itu, kita akan melihat bagaimana sejauh mana hasil daripada
sandbox yang telah pun diadakan di Shah Alam ini. Dari sana kita tahu sama ada we need 1 year or maybe less than that. Terima kasih. Saya jemput Bangi. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Menteri, minggu lepas ada pengumuman daripada Menteri Pengangkutan berkenaan dengan 7 majlis perbandaran tempatan dalam Lembah Kelang yang telah diarah untuk mengenal pasti stesen bas dan laluan pejalan kaki yang perlu dinaik taraf untuk tahun hadapan. Soalan saya ada 2. Pertama, berapakah jumlah yang diperuntukkan untuk proses naik taraf ini? Dan soalan saya yang kedua adalah, adakah jumlah ini akan diberikan secara sama rata kepada setiap PBT? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Terus teranglah ya, ini figures, the cost dan juga lari daripada micromobility punya isu lah. Tapi tak apa, kita akan jawab secara bertulis. Terima kasih. Baik, saya jemput Air Hitam. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih tahniah kepada Timbalan Menteri. Soalan saya tentang micro mobility. Tahun lalu kita telah buat pindaan akta dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan kita memberi definisi yang tepat tentang micro mobility. Antaranya moped, e-scooter dan sebagainya. Dan kelajuan tidak melebihi 25 km sejam. Saya nak bertanya, ada yang menggunakan nama e-bicycle, tetapi ia sebenarnya ada throttle dan juga ada pedal tapi untuk wayang saja. Bagaimana kita nak mengekang kalau dia gunakan di atas jalan? Kalau lebih daripada 25 km sejam, perlukan lesen. Tapi untuk micro mobility ini sebenarnya untuk kegunaan satu tempat saja. Jadi soalan saya, apabila dia gunakan di litah yang disediakan, dia nak menyeberang jalan, dia perlu lesen atau tidak? Ini yang satu kompleksiti yang perlu kita selesaikan. Kedua, Plan Malaysia tadi yang Mohd Timbalan Menteri ada sebut. Bagaimana, apakah statusnya? Kerana difahamkan banyak negeri termasuk Pulau Pinang pun, Datuk Bandar dulu, dia pun minta nak buat. Tetapi saya rasa garis panduan yang disediakan oleh Ketua Pengarah Plan Malaysia tahun lalu, adakah ianya diguna pakai, telah dirundingkan dengan pihak MIROS dan apa kedudukan terkini? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Air Hitam. Tentang micro mobility tadi pasal moped, actually saya detail semua sini. We sit down together to work on this before dengan Izin. Jadi berkenaan dengan pasal 25 km yang diorang kira, minta maaf lah, use perkataan ni macam bohong lah sikit, wayang lah. Dia simpan pedal, tapi yang sebenarnya dia pakai engine powered. Jadi perkara ini memang tidak dibenarkan, masih dikekalkan lagi, memang tidak boleh di bawah kategori moped dan juga personal mobility devices sebagaimana yang kita gariskan dulu tu masih kekal hingga hari ini. Jadi timbul berkaitan dengan soal lesen menyeberang jalan. Mungkin tentang lisensi inilah memang ada yang dibincangkan sebelum ini, pernah disuarakan macam mana nak bagi lesen basikal ke, even basikal pun dulu pernah ada lesen basikal. Lepas tu sekarang tak ada lesen basikal lagi. Apakah nak ditimbulkan lagi basikal juga berlesen ataupun moped-moped ini juga berlesen? This is something that we need to look lah. Sebab dulu pernah disuarakan tetapi respon kepada rakyat is not so mungkin perkara ini kecil tetapi maybe small but dangerous for them actually on the road lah, on the public road especially mixed traffic. Jadi berkenaan dengan Plan Malaysia ini memang betul, Plan Malaysia kita dengar hari itu dah di launching ya. Jadi diorang pada masa ini pun memang ada, kita sendiri pun ada melihat Plan Malaysia itu ya. Jadi tentang untuk melaksanakannya ini artinya di sini Yang Berhormat Air Hitam minta kepada PBT itu sendiri untuk melaksanakannya whatever has been in the guideline of Plan Malaysia, dan MIROS juga ada melihat yang telah dikeluarkan oleh Plan Malaysia ini ya. Tapi to be honest with you, and yet to find out lah macam mana hasil daripada pengajian yang kita melihat Plan Malaysia. It's quite a thick book. Kita ada tengok Plan Malaysia tersebut. Terima kasih. Baik, saya pastikan YB Rantau Panjang tidak berada dalam Dewan untuk soalan 12. Sekarang saya jemput Datuk Jonathan Yassin Ranau.
Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya di nombor 13. Silakan Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Ranau. Tuan Yang di-Pertua, Hospital Ranau adalah salah satu hospital tanpa pakar di dalam hospital kluster yang melibatkan Hospital Kota Kinabalu dengan Hospital Queen Elizabeth. Hospital berpakar sebagai hospital lead. Melalui pelaksanaan inisiatif Hospital Kluster Kota Kinabalu ini, hospital tanpa pakar dan yang berpakar digabungkan di bawah satu sistem bagi membolehkan perkongsian dan pengoptimum sumber-sumber seperti sumber manusia, termasuklah pakar-pakar, juga pengoptimum dari sudut peralatan, fasiliti dan yang lain-lainnya. Perkongsian dan pengoptimum sumber-sumber ini dilaksanakan bagi memenuhi keperluan pesakit setempat dan meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan termasuk perkhidmatan kepakaran di hospital kluster tersebut. Melalui inisiatif hospital kluster ini juga, penduduk Parlimen Ranau telah mendapat manfaat 11 perkhidmatan kepakaran iaitu internal medicine, emergency medicine, general surgery, pediatrics, obstetric dan gynecology, orthopedics, anesthesiology, psychiatry, radiology, pathology dan juga ophthalmology. Yang berbanding sebelum tahun 2019 apabila Hospital Kluster Kota Kinabalu mula diperkenalkan. Ini secara tidak langsung memberi impak yang sangat positif kepada penduduk setempat di Ranau yang tidak perlu ke Hospital Queen Elizabeth bagi menerima rawatan kepakaran yang dinyatakan. Dari segi aset perubatan Hospital Ranau, sebenarnya telah pun menerima peruntukan sejumlah ringgit Malaysia RM956,390 sejak tahun 2020 hinggalah September 2023 bagi tujuan penggantian serta perolehan peralatan baru. Antara perolehan peralatan baru yang diterima oleh Hospital Ranau termasuklah mesin pemantauan pesakit. Kita berikan juga tabletop autoclave, mesin ventilator, transport ventilator. Ini penting sebab perjalanan yang jauh kadang-kadang tidak boleh kita continue untuk dengan izin pumping peralatan itu, tapi kita bagi yang lebih baik. Kemudian alatan pembedahan, alatan steril, iaitu unit steril berpusat dan yang lain-lainnya juga. Pada tahun depan insya-Allah tahun 2024 kita akan bagi lagi sebanyak RM1 juta yang akan diperuntukkan bagi menggantikan 2 unit mesin autoclave iaitu alat suci hama melalui peruntukan rancangan Malaysia yang ke-12 RMK 12. Kemudian pada masa yang sama Kementerian akan mempertimbangkan juga pertambahan peralatan canggih seperti CT scan yang berhormat, mesin ekokardiografi juga dan lain-lainnya yang selaras dengan perkembangan perkhidmatan kepakaran di hospital ini. Sistem kejuruteraan bagi fasiliti sedia ada akan dipastikan dapat menampung keperluan peralatan perubatan dan bukan perubatan yang perlu ditambah baik dari masa ke masa. Sebab kalau kita hantarkan peralatan yang lebih canggih, dia memerlukan sistem pendawaian, sistem elektrik yang lebih baik. Jadi yang itu juga kita akan ambil perhatian. Pada tahun 2023, peruntukan sebanyak RM450,000 telah kita salurkan bagi kerja-kerja penggantian sistem pendingin hawa dan juga lain-lain kerja yang berkaitan dengan unit kecemasan dan trauma bagi menambah baik fasiliti di Hospital Ranau. Terima kasih. Saya jemput Ranau. Terima kasih di atas penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri dan tentang dana-dana yang telah diberi untuk meningkatkan perkhidmatan kementerian di Hospital Ranau. Namun ingin saya bawa sedikit pengalaman Ranau ini. Katakan kadang mereka mendapat khidmat daripada Hospital KK. Namun kawasan Ranau ini jauh. Pergi ke kawasan Beluran pun mau lebih kurang 70 lebih kilometer ke Ranau. Lepas itu kena ke KK dengan kawasan yang begitu luas. Kita memerlukan supaya di Ranau ini disediakan doktor pakar-pakar, fasiliti yang terbaik supaya para pesakit ini tidak perlu pergi ke Kota Kinabalu. Contohnya, saya ambil contoh. Angiogram pun pergi ke Kota Kinabalu. Bila ke Kota Kinabalu tunggu sampai 10 hari, 15 hari kerana menunggu masa untuk dirawat. Yang merawat Hempedu apa semua pun terpaksa ke KK, tidak dapat ditampung oleh Kota Kinabalu. Ke Gleneagles kena bayar 33 lebih ribu.
Jadi itu sebab kita minta supaya fasiliti ini dipertingkatkan, pakar-pakar disediakan. Dan untuk pengetahuan Menteri, saya juga dapat makluman daripada pengarah Hospital Ranau mau menjemput YB Menteri melihat sendiri masalah di Ranau, Hospital Ranau ini. Nanti saya pun boleh datanglah, Dato' Speaker. Dan antara keperluan yang sekarang ini di mereka sebut keperluan untuk penambahan staf seperti pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan, jururawat untuk merawat pesakit, aset yang uzur sepertinya untuk fototerapi untuk anak-anak yang ada jaundice. Ini hanya satu yang berfungsi daripada 4 yang ada. Lepas itu kereta ambulan pula kadang satu yang tinggal 2, yang lain rosak. Kerap rosak, mintalah ambulan yang baru. Lepas itu kapasiti untuk cuci darah. Ini pun tidak mencukupi. Mereka terpaksa pergi ke Tuaran, pergi ke KK semata-mata untuk cuci darah. Mintalah supaya YB Menteri mengambil tindakan kepada hal-hal yang saya bangkitkan. Terima kasih. Ya, Menteri dan jawab dan pergilah ke Ranau. InsyaAllah. Pergi ke Ranau tu memang saya pun tadi bagi tahu dengan officer saya, kita akan masukkan dalam jadual tahun depan insyaAllah. Tuan Ketua, baik. Saya faham ya, ini adalah memang satu masalah legasi yang kita hadapi di kebanyakan fasiliti, khususnya fasiliti-fasiliti yang terletak jauh di pendalaman ya, juga seperti Ranau, kita faham yang ini. Tapi saya rasa bagi pandangan saya juga yang berhormat, Ranau ini memang satu kawasan yang bagus dan satu kawasan yang memang ada potensi untuk tourism. Dan kita juga berbincang, insya-Allah akan berbincang dari peringkat yang lebih tertinggi kementerian untuk memberi keutamaan kepada Ranau disebabkan keunikan Ranau itu tadi. Tetapi kita kena lihat juga kepada apakah yang lebih penting. Sebab kalau kita nak tengok hospital dan fasiliti ini memang banyak keperluan-keperluannya dan kita memang nak menaik tarafkan banyak hospital-hospital. Tetapi di Ranau disebabkan oleh jarak yang jauh tadi dan ia adalah kawasan yang berpotensi untuk tourism. Jadi bagi saya mungkin kita kena lihat juga apakah keperluan dari sudut kepakaran yang lebih penting untuk kita sediakan di Ranau itu sendiri. Contohnya bila kawasan yang berkaitan dengan tourism, dia khususnya yang dekat dengan Gunung Kinabalu dan sebagainya, potensi untuk trauma dan sebagainya itu mungkin adalah sangat tinggi dan insya-Allah kita akan dengan immediate insya-Allah kita akan sediakan dan kita tengah lihat juga untuk pakar yang boleh membantu dari sudut emergency trauma dan yang berkaitan. Dan kita juga mungkin memikirkan yang juga penting satu lagi kepakaran di Ranau yang kita boleh mempercepatkan seperti surgery ataupun keperluan kepada internal medicine. Jadi ini saya rasa yang lebih penting. Untuk menyediakan kesemua saya rasa itu agak kita tidak mampu juga. Tapi apa yang lebih penting kita akan lihat prioriti kepada dengan izin apa-apa perkara yang melibatkan potensi kepada Ranau tadi. Begitu juga dengan keperluan-keperluan staf ya. Jadi jika ada kepakaran memang kita akan kena ada pertambahan daripada staf. Dan saya sekali lagi mengingatkan bahawa ini bukan hanya terletak pada beban yang seperti ini sebab kita kena juga bersama dengan JPA dan sebagainya untuk mendapatkan penempatan di Hospital Ranau kemudian. Terima kasih. Saya jemput Pokok Sena. Terima kasih. Boleh izin 1 minit saja? Tak boleh dah. Izinkan 1 minit. Saya dah jemput Pokok Sena. Okey, terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Menteri. Saya nak ambil kesempatan sebelum mengemuka soalan tambahan nak ucapkan terima kasih di atas kelulusan kelulusan parking bertingkat untuk Hospital Sultan Abahiyah dalam kawasan Parlimen. Terima kasih. Mudah-mudahan memudahkan pengunjung dan juga pesakit menyelesaikan masalah peletakan kereta. Soalan saya ialah sejauh manakah perluasan sistem rekod perubatan elektronik EMR telah dilaksanakan di fasiliti KKM seluruh negara sehingga kini, dan bagaimanakah ia telah membantu untuk mempercepatkan proses perkongsian maklumat kesihatan termasuk pendaftaran temujanji pesakit bagi memastikan perkhidmatan kesihatan yang lebih cekap. Terima kasih. Sila Menteri.
Terima kasih. Jadi begitulah keprihatinannya kerajaan perpaduan ini, Datuk Seri Tan Sri. Memang kita kalau dari sudut memberi perkhidmatan kesihatan ni kita tidak mengiralah bulu politik dan sebagainya, dan yang paling penting adalah rakyat mendapat yang terbaik daripada perkhidmatan yang kita berikan. Baik, untuk menjawab dari sudut EMR ataupun Electronic Medical Record, memang ini menjadi satu keutamaan kepada kementerian, khususnya selepas kita meluluskan kertas putih kesihatan di Dewan Yang Mulia ini pada bulan Jun yang lepas, ya. Jadi projek EMR ini memang kita kalau dilihat di seluruh fasiliti kesihatan ini, kita melihat pendigitalan ini masih lagi dalam kadar yang sangat rendah. Ya, jadi EMR ini dalam kita punya jangkaan, insya-Allah kita akan segerakan projek rintisnya di Negeri Sembilan. Jadi satu lagi yang saya nak sebut, sebenarnya kalau kita lihat di fasiliti-fasiliti yang telah ada pendigitalan ini, sebenarnya banyak, tetapi banyak dari sudut sistem lah. Kalau kita tengok sistem ada pelbagai. Jadi ini juga kita kena lihat dari sudut secara keseluruhan. Sebab kadang-kadang sistem itu dia tidak bercakap antara satu sama lain. Jadi kita kena adakan satu sistem yang boleh memberi maklumat itu kepada seluruhnya dan dijadikan satu sistem yang lebih lengkap, insya-Allah. Jadi kita dalam pelaksanaan, dan untuk itu kita ada dipanggil model yang baru, di mana kemungkinan kita boleh buatlah perkara ini, yang saya juga boleh lihat dalam contohnya kita gunakan dari sudut sewa beli, contohnya peralatan, ya. Jadi kita tak perlu gunakan bajet yang tinggi untuk itu. Ada model-model bisnes model yang barulah untuk kita memastikan bahawa insya-Allah kita mencapai kepada keperluan digitalisasi seluruh fasiliti kita ini dalam masa yang terdekat. Saya jangkakan hari itu saya ada sebut 20-30, dan mungkin kalau dengan sistem yang baru ini ataupun model bisnes yang baru ini, kita boleh segera lagi mencapai hasrat ini. Kemudian temu janji pesakit juga sebenarnya kita telah ada. Contohnya kalau dalam MySejahtera, kita telah bangunkan sistem yang dipanggilkan online, temu janji online ini, ya. Jadi setakat ini kalau kita lihat dalam sistem temu janji itu lebih 35,000 temu janji yang kita dapat dalam sehari. Jadi ini menunjukkan bahawa rakyat telah pun menggunakan sistem ini, dan saya juga akan memastikan perluasannya itu dilakukan di keseluruhan fasiliti-fasiliti kita, khususnya mungkin di klinik-klinik kepakaran lah di tertiary hospital kita, insya-Allah. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat, sekarang tamalah sesi untuk waktu pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Mengikut peraturan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan di peringkat jawatankuasa Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan bagi rang Undang-Undang Bekalan 2024 dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2024, dan selepas itu Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 21 November 2023. Terima kasih. Ada yang menyokong? Saya mohon menyokong. Baik. Ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas Undang-Undang Perbekalan 2024 di Art. 31 2023 dan usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2024 dalam jawatankuasa sebuah buah majlis. Majlis dalam jawatankuasa. Terima kasih. Kepala Bekalan B42 dan Kepala Pembangunan P42 di bawah Kementerian Kesihatan terbuka untuk dibahas.
Sebelum saya manggil pembahas, saya akan bacakan nama-nama yang berada di tangan saya. Dimulakan dengan YB Kuala Selangor, diikuti dengan Kuala Langat, Kampar, Tanjung Karang, Parit Sulong, Kuala Nerus, Ledang, Kapar, Betung, Kulim Manak Baru, Rasah, Bukit Gantang, Kuala Pilah, Kuala Kerau, Batu, Jerai, Puncak Borneo, Tumpat, Tuaran, Kuala Krai, Beruas, Pasir Mas, Batu Pahat, Arau dan Bentung. Sekarang saya jemput YB Kuala Selangor 5 minit. Silakan. Terima kasih Tan Sri Pengurusi dan ya kita baru tadi mendengar ya ulasan daripada Menteri tentang EMR ya. Jadi mungkin saya kesempatan akan singgung juga hal itu. Saya mulakan dengan menyebut tentang kebajikan doktor penempatan semula ya, dan primary health care dengan izin. Di mana di bawah kepala ialah B42 ini butiran B090-100 ya kita ada dalam tahun ini buat pertama kalinya kita ada peruntukan 1.5 bilion di sana ya sangat mustahak untuk kita angkat semula penempatan semula doktor tetap ya doktor tetap dan juga sudah banyak doktor yang dikatakan kontrak ditukar kepada doktor tetap tapi persoalan pengurusan mereka itu sangat dihajati untuk diurus dengan lebih baik dan berkesan kerana saya juga mendapat informasi tentang bagaimana hospital-hospital yang mendapat doktor kontrak mereka ditukar menjadi doktor tetap taraf mereka hilang keseluruhannya dan ini tidak memberikan kebaikan untuk mereka yang dulunya kontrak mereka berada di sana tapi sudah tetap mereka dipindahkan. Itu perlu sedikit lagi ketelitian ya yang lebih berkesan untuk pengagihan doktor tetap yang ditetapkan itu daripada doktor kontrak ya. Cuma satu lagi selain daripada itu pengurusi adalah untuk menitik beratkan aspek ya, kemaslahatan mereka ketika mereka berpindah penempatan semula doktor ni yang sangat terkesan ya ada yang terpaksa mengeluarkan ya cerita-cerita anekdotal ni ya ASB mereka dan mengadakan emas ya kerana perpindahan ya ini sangat tidak sesuai dengan seperti mana yang dilaporkan oleh sebuah portal kesihatan Code Blue sedikit waktu dahulu kerana mereka ya pastinya melibatkan tambang perjalanan, tambang pengangkutan semuanya. Jadi itu satu hal dan saya kira persoalan itu perlu diperbaiki lagi ya. Pengurusi kalau boleh saya segera untuk berubah kepada naik taraf dan pembaikan mungkin sekaligus kemudahan hospital ya di bawah kepala P00600 begitu juga P00300 ya. Butiran ini yang menunjukkan peruntukan 307 juta ringgit untuk ubah suai naik taraf pembaikan dan penambahbaikan ya. Ini adalah sangat perlu ya kita semua sedia maklum akan keuzuran hospital-hospital kita yang kadang-kali berusia lebih daripada 40-50 tahun ya. Jadi ini sangat penting cumanya perlu diberikan jaminan ya oleh kerajaan bagi memastikan fasiliti ataupun health facilities kita ni di sektor awam khususnya mempunyai tahap ya apa yang diistilahkan sebagai HSC Health Safety and Environment yang terbaik ya dan saya memerhatikan juga ya bagaimana sometimes kadang-kadang lift hospital tidak diselenggara dengan baik ya ini saya tahu berlaku sikit waktu dulu di Melaka dan juga di hospital-hospital yang agak besar ya, seperti Selayang dan sebagainya sangat menjejaskan ya hal keselamatan dan kebajikan pesakit-pesakit ya dan keseluruhan pengurusan hospital apabila apa yang seharusnya dibawa segera kalau sudah ada peruntukan ya bukan saja lift tetapi hal equipment dan sebagainya. Jadi ini perlu diperbaiki lagi ya, supaya ia dapat ditangani dengan baik. Mungkin perlu ada satu plan ya, penyelenggaraan facilities ya supaya tidaklah sehingga sampai ke tahap BER beyond economic repair itu baru dia tahu bahawa ia perlu kepada penyelenggaraan ya.
Saya pergi kepada pendidikan dan pembangunan R&D, saya kira di bawah P00500 ini ada sedikit penambahan. Ya, ini sangat penting dan saya mengharapkan di samping all the other researchers yang dibuat oleh CRM dan sebagainya, yang di sini saya mungkin diterajui oleh NIH ya, supaya dapat kita adakan very high impact research output. Bukan yang jenis rocket science on vaksin dan sebagainya. Ya, ini adalah bersabitan dengan mengkaji, ya, menggunakan data, behavioral modification dan impact dari sudut compliance, dari sudut memperbaiki lagi ya health delivery dan NIH perlu ya menerajui research ini ya yang sangat diperlukan supaya higher compliance dan penambahbaikan mustahak untuk rakyat ya untuk bertanggungjawab terhadap kesihatan mereka, kesihatan keluarga mereka, diri mereka, dan ini perlukan satu kajian ya, beyond kajian yang lebih saintifik sifatnya, kajian behavioral modification ya, behavioral impact ini ataupun ya yang perlu diberikan penumpuan oleh NIH ya. Ia sangat memberi ya, kalau kita perhatikan daripada tinjauan kesihatan dan mobiliti nasional ya, NHMS itu ya, kita mahukan penambahbaikan supaya ia dapat mempengaruhi persoalan polisi dan penyampaian kesihatan. Juga begitu dari sudut ya, data sharing ya, ataupun perkongsian data itu juga adalah sangat penting untuk bagaimana NIH ya, dan juga data ya, dikongsikan untuk menghasilkan ya, lebih banyak lagi polisi dan penyampaian perkhidmatan kesihatan boleh diperbaiki ya, supaya data yang ada di NIH dan juga data-data warehouses seperti itu dapat kita lakukan data sharing, data mining, data analytics supaya dapat kita perbaiki sistem dan delivery kesihatan di negara kita ini. Banyak lagi hal-hal yang lain termasuklah EMR yang disebutkan tadi. Saya memperhatikan ya hal yang di bawah ya, di bawah kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi ICT ya, di situ disebutkan 328 juta. Apakah ini termasuk EMR? Karena saya ingat 2-3 tahun yang lalu kita ada kepala bersabitan dengan EMR. Jadi sekarang ini tidak ada ya. Jadi kalau sekadar ICT kita jangan silap ya. HIS itu bukannya EMR, itu adalah Hospital Information System ya. Jadi kita kena, walaupun ia cuma digital health, tapi perkara ini perlu kita rancang dengan baik supaya bukan kalau boleh janganlah 10 tahun untuk dapatkan national EMR itu mungkin kita boleh expedite ya. Tetapi perancangannya, pelaksanaannya dalam semua pelaksanaan rancangan ini adalah sangat penting. Terima kasih pengurusi. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Langat. Terima kasih pengurusi. Pertamanya saya ucapkan tahniah kepada Kementerian Kesihatan yang mendapat jumlah peruntukan yang besar pada kali ini 41.2 bilion bagi tahun 2024. Susulan daripada kenyataan Yang Berhormat Menteri Kesihatan pagi semalam memberikan jaminan RUU akan dibentangkan sebelum sesi Parlimen berakhir pada 30 November. Saya ingat ini antara yang sangat diharapkan oleh Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan yang kita telah bermuasyat sebanyak 11 kali, dan kita harapkan peruntukan yang digunakan untuk perbelanjaan masyarakat itu tidak berjalan begitu saja. Cuma apa yang saya nak dapatkan maklumat juga daripada pihak kementerian, apakah status terkini RUU Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 ataupun RUU Generasi Penamat GEG serta pendirian khusus kementerian tentang klausa generasi penamat daripada sudut perundangan, sama ada wujud sebarang pencanggahan dengan perlembagaan seperti yang dilaporkan. Saya terus kepada B42 butiran 020000 perubatan butiran 020200 pengurusan hospital. Kertas putih perkhidmatan kesihatan dalam tonggak 1 mentransformasikan penyampaian perkhidmatan kesihatan. Dalam ucapan belanjawan RM150 juta penyelenggaraan sistem teknologi maklumat termasuklah menyediakan klinik management system subscription CCMS di 100 klinik kesihatan. Apakah peruntukan dan status ke arah pendigitalan rekod perubatan elektronik EMR dan rekod kesihatan sepanjang hayat elektronik ELHR di hospital-hospital awam? Walaupun tadi telah disentuh oleh
Yang Hormat Menteri, walaupun dikatakan dalam jawapan Yang Hormat Menteri yang lalu sistem khidmat di hospital ini tidak dapat berhubung antara satu sama lain, tapi saya nak mencadangkan kalau tadi disebutkan sebagai projek perintis adalah Negeri Sembilan, saya harapkan mungkin projek perintis itu meliputi sebuah hospital dan juga rangkaian pusat-pusat kesihatan, supaya akhirnya dia akan menjadi komunikat daripada hospital dan juga pusat kesihatan dan akan memberikan khidmat yang terbaik kepada pesakit ataupun masyarakat, terutamanya dalam mengurangkan masa menunggu menerima rawatan dan pengurusan perawatan perubatan yang lebih baik. Butiran 020300 rawatan kecemasan dan pesakit luar, peruntukan sejumlah lebih daripada 830 juta dalam ucapan bajet RM 200 juta perolehan bagi memastikan kesiapsiagaan perkhidmatan respon panggilan kecemasan. Ambulan awam kita dapati masih tidak mencukupi, sama ada di peringkat hospital ataupun di pusat-pusat khidmat pusat-pusat kesihatan, dan kelengkapannya juga sebahagiannya tidak berfungsi dengan baik. Pengalaman saya datang hadir ke pusat kesihatan, saya dapati stretcher tidak berfungsi dan tidak mampu untuk dibaik pulih. Bukan sehari dua hari tetapi mengambil masa setahun begitulah. Dan akhirnya tidak dapat memberikan manfaat dalam perkhidmatan ambulan yang seharusnya sekiranya dipulihkan dia dapat memberikan impak yang baik. Dalam ucapan pejabat juga yang amat berhormat Perdana Menteri menyebutkan kesesakan di hospital KKM, penyumber luaran pesakit ke hospital lain tentera, universiti dan juga swasta sejumlah peruntukan 200 juta ringgit. Apakah kaedah penyumber luaran dan disiplin perubatan yang terlibat dan tanggungan kos kepada pesakit? Adakah pesakit perlu membiayai sebahagian daripada kos tersebut? Hari ini pun kalau kita lihat ada pesakit-pesakit terutamanya kumpulan B40 yang tidak mampu untuk membeli peralatan perubatan yang mereka harus beli sendiri. Termasuklah sebagai contoh plate untuk patah tulang dan sebagainya, yang saya kira ini sangat memberikan kesan kepada pesakit-pesakit daripada sudut kewangan dan tidak kemampuan mereka. Peningkatan peratusan warga menua melebihi 11% pada tahun 2020 penduduk Malaysia berumur 60 tahun ke atas memenuhi takrifan masyarakat menua kepada 15.3% pada tahun 2030. Dalam belanjawan tiada peruntukan secara spesifik dalam aktiviti perawatan geriatrik. Dan kita pun sedia maklum bahawa kos perbelanjaan penjagaan kesihatan untuk warga emas dianggarkan 2 ataupun 3 kali daripada perawatan kepada umur yang lebih muda. Saya mencadangkan supaya peruntukan belanjawan kita ini ada diletakkan program ataupun aktiviti perawatan geriatrik supaya ia akan memudahkan lagi urusan-urusan perawatan pesakit-pesakit dalam masyarakat menua di negara kita. Dan saya juga ingin bertanya sejauh manakah kesiapsiagaan negara maju negara kita menuju negara maju semua menua memandangkan hanya baki 7 tahun sebelum Malaysia mencapai status AG Nation menjelang 2030 apabila 15.3% atau kira-kira 5.8 juta daripada jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas. Kemudian butiran 022700 psikiatrik dan kesihatan mental sebanyak 342.48 juta pada tahun 24. Butiran 08110 pusat kecemerlangan kesihatan mental kebangsaan. Prevalent penyakit mental di Malaysia dianggarkan 29% daripada kalangan penduduk berusia 16 tahun ke atas pada tahun 2015, meningkat hampir 3 kali ganda 11% pada tahun 1996. Tinjauan kesihatan dan mobiliti 2022 turut mendapati 1 daripada 4 remaja mengalami perasaan kemurungan, 1 daripada 8 remaja pernah terfikir untuk membunuh diri. Apakah intervensi segera kementerian dalam menangani masalah kesihatan mental, khususnya dalam kalangan kanak-kanak berikutan laporan terkini MyMinda dalam aplikasi MySejahtera? Saya dimaklumkan pagi tadi yang Berhormat Menteri juga ada menjawab kepada soalan lisan. Saya kira kalau dapat boleh dinyatakan modul-modul yang dirangka untuk mengatasi masalah kesihatan mental kanak-kanak ini. Kalau terlalu panjang mungkin boleh dibekalkan secara bertulis kepada saya. Apakah penekanan khusus telah diberi untuk menangkis stigma kesihatan mental? Sejauh manakah keberkesanan talian krisis kesihatan mental kebangsaan dan berapakah bilangan kes yang telah dirujuk ke fasiliti kesihatan untuk tindakan susulan bagi tujuan intervensi dan juga rawatan? Sila Gulong. Terakhirnya dasar baru 090100 tambahan emolumen
1.5 bilion. Apakah tindakan susulan Kementerian Berhubung Maklum Balas terkini yang diberi oleh KKM susulan Town Hall Menteri bersama para doktor termasuk ketetapan status quo dan mengenai allowance on-call doktor? Adakah ada pandangan kedua, apakah juga kriteria lantikan tetap pegawai perubatan serta tempoh perkhidmatan pegawai perubatan kontrak? Apakah perancangan dalam menaik taraf bidang kepakaran dalam negara ini mengekalkan minat doktor pakar berada dalam negara dan berkhidmat dalam hospital-hospital awam di negara kita Malaysia? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Langat. Saya jemput Yang Berhormat Kampa. Terima kasih kepada Timbalan Puan Speaker. Saya terus masuk pada butiran 01100 peralatan dan kenderaan. Timbalan Speaker, sebelum ini banyak media yang main dengan isu ventilator. Saya quote dari Code Blue. MOH China contract for defective ventilators came from Minister Wee, PAC report. The Star, no accountability not acceptable in ventilator procurement. Malay Mail Online, more than a V-bit of issue with ventilator procurement. Saya ingat air hitam tu Menteri Kesihatan. Tapi saya cek Wikipedia, dia bukan. Dia Menteri Pengangkutan. Jadi bagaimanakah media-media boleh main dengan isu ini? Mengapa boleh salahkan air hitam? Jadi saya di sini hari ini saya nak bela air hitam. Ini bukan dia ambil tanggungjawab. Ini sepatutnya kerja Menteri Kesihatan. Mengapa nak main dengan isu ini? Adakah ini satu tanda kegagalan Perikatan Nasional? Menteri Kesihatan tak buat kerja sampai kena Menteri Pengangkutan kena buat kerja dia. Kita lihat, ini bukan pasal duit. Kalau kita tengok duit tu bukan banyak sangat. 24 juta. 24 juta. Kalau kita tengok dari segi bajet ratus bilion, 24 juta tu sikit. Tapi ini melibatkan nyawa. Duit kalau tercuri, kita boleh cari balik. Tapi nyawa kalau sudah hilang, kita tak boleh selamatkan. Jadi hari ini saya nak tanya, mengapakah air hitam boleh masuk? Mengapakah Code Blue boleh cakap, idea ini, kontrak dari China ini datang dari air hitam? Walaupun air hitam, parti dia hari-hari serang kerajaan, tak apa. Tapi dia di Parlimen bersama dengan Tanjung Piai masih sokong kerajaan perpaduan. Asalkan dia sokong kerajaan perpaduan, saya akan sokong air hitam. Tapi janji, jangan sign ST kasih orang lain. Cukup. Jadi, saya nak tanya, dalam rundingan itu, kalau Menteri Kesihatan langsung tak ada kontrak, air hitam boleh saja bagi kontrak. Bukan. Dalam PAC report tu, air hitam tolong runding. Menteri Pengangkutan runding kontrak Menteri Kesihatan. Apa tata cara ini? Mana boleh? Runding, lepas tu beli. Bukan beli dengan kilang. Beli dari siapa? Beli dari trading company. Trading company, dari syarikat Alibaba. Jadi saya sambut baik Menteri Ekonomi. Kata kita mesti ada akta cegah amalan Alibaba. Kita kena angkat ke Parlimen. Kita tak boleh benarkan. Kalau nak beli, kita beli dari source. Dari sumber terus. Kenapa kita beli 3 kali ganda lebih mahal daripada trading company, third party? Dan siapa yang running? Menteri Pengangkutan. Jadi saya nak tanya, siapakah yang ada final authority? Sebab PAC report cakap ini satu kesalahan yang tak ada siapa yang perlu bertanggungjawab. Mana boleh? Ini sama seperti foreign exchange scandal pada 90-an. Duit sudah hilang. Tak ada orang perlu bertanggungjawab. Apakah accountability di sini? Siapakah yang bagi final authorities, final approval? Orang itulah yang perlu bertanggungjawab. Dan pada saya, orang itu bukan siapa lagi, itu Menteri Kesihatan Perikatan Nasional, Adam Baba. Dia menteri yang bertanggungjawab. Tak kira air hitam kena pergi runding ke, dia pergi runding, syarikat dia cari, trading company dia cari, tapi final approval datang dari Menteri Kesihatan. Jadi dia yang perlu bertanggungjawab. Jadi saya harap Parlimen kita boleh ambil satu tindakan, sebab ini bukan libatkan duit, ini melibatkan nyawa dan juga air hitam. Masa itu apabila ventilator sampai, dia letak di Facebook, wah ini ventilator saya bawa dari mas saya sebagai Menteri Pengangkutan, kredit sudah angkat. Ini saya kena cakap sikit lah. Kredit sudah angkat, tapi hari ini 70%, 80% ventilator tak boleh pakai.
tak boleh pakai. Jadi dia kena inform lah, kena kasih follower. Masa tu kredit dia sudah angkat, kali ini dia kena update. Ventilator yang dulu saya tolong angkat tu tak boleh pakai, tak dapat